A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Sadaqallahul azim. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Suratul Qiyamah ayat 13, 14 dan 15. Yang ana hormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli yang di-Pertua Badan Kebajikan Anak Selama Mesir, Ustaz Muhammad Zulkhairi bin Zulhasnan, Timbalan yang di-Pertua 1 Badan Kebajikan Anak Selama Mesir, seterusnya saf kepimpinan, ikhwah akhwat, sahabat pendengar, penonton yang di Malaysia maupun di Mesir. Mudah-mudahan semuanya dalam kesihatan yang baik dan dalam rahmat Allah SWT, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita dapat teruskan lagi untuk kelas Fiqhus Sirah tulisan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti untuk bab Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada petang ini, sukalah untuk kita tadabbur, ambil masa sedikit untuk kita tadabbur 3 ayat daripada Suratul Qiyamah, yang mana 3 ayat ini memberi satu mesej kepada kita berkaitan seseorang manusia ni dia adalah orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, terhadap segala perbuatannya ketika di dunia. Dalam tafsir Fi Zilalil Quran karangan Pak Kutub menerangkan bahawa untuk ayat ke-13 ini memberi gambaran pada hari akhirat, di mana pada hari akhirat ni segala perbuatan manusia ataupun keinginan manusia untuk melakukan dosa, keinginan manusia untuk melakukan maksiat dan kejahatan dan kezaliman ketika di dunia tidak akan berlaku lagi pada hari akhirat. Kerana apa? Pada hari akhirat inilah segala perbuatan kita, catatan amal kita akan dibacakan oleh para malaikat di hadapan kita secara terperinci. Setiap satu perbuatan kita, walau sekecil zarah, sekecil-kecil perbuatan hinggalah ke sebesar-besar perbuatan kita ketika di dunia akan dibacakan oleh para malaikat satu persatu. Kemudian manusia ni dia akan menjadi saksi ke atas perbuatan dia sendiri. Dia yang bertanggungjawab, kan? Kerana pada hari ini manusia akan, ketika dibacakan dengan banyaknya kesalahan-kesalahan dan kelalaian ketika dia di dunia, dia pun mencari alasan, mencipta alasan supaya diri dia diselamatkan daripada azab Allah SWT. Akan tetapi hakikatnya di hari akhirat nanti tidak ada lagi peluang untuk kita memberi alasan ataupun peluang untuk kita minta ampun pada Allah SWT, kerana telah banyak waktu dan peluang yang disediakan oleh Allah SWT kepada manusia ni untuk beramal soleh dan bertaubat kepada Allah SWT. Ya, jadi teringat dalam dalam satu kelas baru-baru ni, kelas Quran bersama Syekh Wa'il.
Syekh Wa'il ni adalah seorang guru Quran di Muqattam, yang mana satu hari Syekh berkongsi satu ayat ni kan, balil insanu ala nafsihi basirah, kan? Bahawa manusia ni dia menjadi saksi ke atas perbuatan dia sendiri, kan? Kenapa timbul ayat ni? Sebab satu hari Syekh cerita ramai pelajar-pelajar Syekh yang mengaji. Bila mengaji dengan Syekh, diorang ni mengadu, kan? Syekh ni terlalu garang, Syekh ni tegas sangat, kan? Syekh kalau salah sikit kena pukul, kan? Tak kisah lelaki ataupun perempuan, ikhwah maupun akhwat yang mengaji belajar Quran dengan Syekh Wa'il, kalau salah memang kena pukul lah, kan? Jadi Syekh kata apa, bukan kita dah baca dalam Al-Quran bahawa setiap manusia ni dia adalah saksi kepada diri dia sendiri. Jadi apa yang Syekh kongsi adalah disebabkan rasa amanah kepada Al-Quran, menyebabkan itu adalah tanggungjawab Syekh, tanggungjawab seorang guru untuk menegur anak muridnya, untuk mendidik anak muridnya supaya memperbaiki bacaan, lebih-lebih lagi berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Dan Syekh pesan macam tu juga dengan kita sendiri lah. Kita kena selalu ingat kita ni adalah pemimpin kepada diri kita, dan tanggungjawab seorang pemimpin mestilah pimpin diri kepada kebaikan, kerana di akhirat nanti kita lah yang akan menanggung segala perbuatan kita ketika di dunia, kan? Jadi siapa yang ada masa lapang tu bolehlah ngaji dengan Syekh, kan? Rasa lah macam mana, walaupun Syekh seorang yang sangat tegas, tapi dalam masa sama kita akan rasa bersyukur bila mana ada seorang guru betul-betul nak mengajar kita tentang Al-Quran. Okay, jadi yang terakhir sekali daripada ayat daripada surah Qiyamah ni, mengingatkan kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang yang beriman, supaya sentiasa memperbaharui imannya tentang kebenaran hari akhirat. Hari akhirat adalah satu kebenaran. Kita semua akan melalui hari yang sangat besar ni, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat memberikan kerisauan kepada kita sebagai orang beriman. Sama ada kita ni di dalam golongan yang kanan ataupun golongan yang akan menerima laporan amalan daripada tangan kiri. Jadi bila kita sedar bahawa kita akan menghadapi hari akhirat, tindakan kita adalah untuk betul-betul beramal ketika mana di dunia sekarang. Pada waktu sekarang lah, dunia ni adalah ladang kepada amal kita, ladang amal untuk akhirat, untuk akhirat. Kat dunia ni sajalah boleh beramal. Di akhirat nanti adalah tempoh untuk dihisap segala amalan kita. Jadi teruskan memperbaiki amal dan memperbanyakkan amal kita kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah itu sedikit untuk mukadimah kita pada petang ni. Okay, jadi insyaAllah terus pada kitab, boleh buka kitab yang Arab, muka surat 122, Bai'atul Aqabah As-Saniyah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam kelas sebelum ni kita dah tengok Bai'atul Aqabah Al-Ula, kan? Yang mana Bai'atul Aqabah ni, Bai'ah Aqabah yang pertama, disertai oleh 12 orang lelaki daripada Ansar, dan mereka ni mengisytiharkan keislaman mereka kepada Rasulullah. Dalam masa sama mereka berjanji untuk hidup, menukar rutin kehidupan mereka daripada sistem jahiliah kepada sistem Islam. Antara isi perjanjiannya supaya mereka ni tidak mensyirikkan Allah SWT, beriman dengan akidah yang benar, hanya satu-satu kepada Allah SWT. Kemudian mereka ni telah berjanji untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan hidup dalam peraturan Islam, maka akan selamat. Okay. Kemudian dalam perjanjian Aqabah pertama juga mereka telah berjanji juga untuk bertemu dengan Rasulullah semula pada tahun yang akan datang. Sebab tu waktu mereka ni pulang semula ke Madinah, Rasulullah menghantar Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk menjadi guru kepada mereka.
Okey. Kemudian kita baca sikit untuk perenggan yang pertama. Summa inna Mus'ab bin Umair ada ila Makkah fi mausimil 'am at-tali wa ma'ahu jam'un kabirun min muslimi al-Madinah kharaju mustakhfina ma'a hujjaji qaumihim al-musyrikin. Jadi pada musim haji tahun seterusnya, Sayyidina Mus'ab bersama dengan kumpulan orang Islam yang bilangnya bertambah. Jadi setelah setahun Sayyidina Mus'ab ni mengajar mereka tentang Al-Quran, mengajarkan mereka tentang hukum hakam dan peraturan-peraturan Islam, maka makin bertambah orang yang memeluk Islam. Dan mereka ini bersama-sama dengan Mus'ab dan bersama ahli keluarga mereka. Pada waktu ni ahli keluarga mereka ni ada masih dalam keadaan musyrik. Maksudnya ada di kalangan musyrik untuk sama-sama pulang ke Mekah. Qala Muhammad bin Ishaq yarwi an Ka'b bin Malik. Muhammad bin Ishaq ni adalah salah seorang ahli sejarah lah, maksudnya menuliskan kitab sirah. Dia menceritakan bahawa Ka'b bin Malik ni adalah salah seorang daripada sahabat yang menyertai bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi cerita tentang bai'ah Aqabah kedua ni diceritakan secara panjang lebar daripada riwayat Ka'b bin Malik tadi. Diceritalah apa yang mereka lalui, apa yang mereka telah berjanji dengan Rasulullah. Jadi yang disebut fawa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aqabah min awsati ayyami tashrik. Falamma faragna min al-hajj wa kanat al-lailah allati wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha nimna tilka al-lailah ma'a qaumina fi rihalina hatta idza madha thuluthul lail kharajna min rihalina li mi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam natasallala tasallul al-qita mustakhfin hatta ijtama'na fi asy-sya'bi 'inda al-Aqabah wa nahnu 73 rajulan wa ma'ana imra'atani min nisa'ina Nusaybah bintu Ka'ab wa Asma bintu Amru bin Adi. Okey. Jadi Ka'ab menceritakan bagaimana perjanjian Aqabah mereka adalah mereka ni telah berjanji dengan Rasulullah untuk berjumpa semula di Aqabah pada hari tasyrik. Jadi setelah mana mereka ni selesai melaksanakan haji, dan tepat pada malam yang mereka janji nak jumpa Rasulullah ni, mereka ni tidur. Mula-mula mereka ni tidur seperti biasa kan, tidur bersama ahli keluarga mereka kan. Waktu ni ahli keluarga mereka ada yang masih musyrik kan? Tak tahu pun yang diorang ni dah Islam. Diorang ni dah memeluk Islam ketika di Madinah lagi. Jadi ketika di Mekah, mereka ni terpaksa bersembunyi lah. Maksudnya tidak menzahirkan Islam. Terpaksa segala pergerakan mereka untuk bertemu dengan Rasulullah ni dalam keadaan senyap-senyap. Senyap-senyap. Jadi pada waktu tiba malam yang mereka janji untuk bertemu dengan Rasulullah tadi, lepas mereka tidur dan sampailah ke sulusul lail tadi, maksudnya di pertengahan malam, maksudnya dah larut malam, masing-masing bangun. Masing-masing yang nak bertemu dengan Rasulullah ni bangun, keluar secara senyap-senyap dari rumah mereka dan berjalan secara seorang sampailah ke tempat yang dinamakan Aqabah tadi. Jadi bila seorang keluar jalan sampai di Aqabah dan berkumpul di Aqabah, sampailah bilangan mereka ni cukup seramai 73 orang. Dalam keadaan mereka ni pun tak tahu siapa yang di kalangan mereka dah Islam. Masing-masing membawa diri masing-masing kan. Sampailah cukup 73 orang, yang mana dalam 73 tu 2 orang daripada mereka adalah dari kalangan wanita. Itulah Nusaybah bintu Ka'ab dan Asma bintu Amru bin Adi. Okey, teruskan lagi. Qala fajtama'na fi sya'bi nantazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'ana wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka bila kami dah sampai di Aqabah, kami pun duduk kumpul satu tempat menunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama selepas tu Rasulullah pun tiba bersama pakciknya, iaitu Sayyidina Abbas. Maka bila mana Rasulullah telah sampai, Rasulullah duduk. Kemudian
mereka yang daripada Madinah ni tadi memulakan perbualan dengan mengatakan apa? Khudh minna li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Wahai Rasulullah, kau ambillah daripada kami apa yang kau suka. Kau ambillah apa-apa je daripada kami untukmu dan untuk Tuhanmu. Kemudian Rasulullah pandang sahabat-sahabat kan, yang 73 orang tadi. Kemudian Rasulullah berkata dengan membacakan ayat Al-Quran. Rasulullah bacakan kepada para sahabat beberapa potongan ayat Al-Quran. Kemudian Rasulullah menyeru mereka kepada Allah SWT. Kemudian warawaba fil Islam, dan menaikkan lagi semangat mereka untuk bersama dengan Islam. Cerita tentang keindahan Islam, bagaimana prinsip ataupun peraturan yang Islam bawa kan. Okay. Setelah selesai Rasulullah memberikan ucapan, kemudian diakhiri dengan satu persoalan kepada mereka dengan mengatakan, abayakum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Adakah kalian sudi untuk berjanji kepadaku untuk mempertahankanku seperti mana kalian mempertahankan isteri dan anak-anak kalian? Jadi Rasulullah tanya kepada mereka ni, golongan-golongan peserta-peserta untuk bai'ah Aqabah yang kedua ni, kalian bersedia tak nak berjanji dengan aku untuk pertahankan aku? Macam mana kalian bersungguh-sungguh mempertahankan isteri dan anak-anak kalian? Jadi seorang sahabat mengangkat tangan kan, iaitu adalah Al-Barra bin Ma'rur. Dia menyambut persoalan Rasulullah tu dengan mengatakan, qala na'am wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyyan lanumanni'annaka mimma namna'u minhu azrina. Fabaya'na ya Rasulullah fanahnu wallahi abna'ul hurub wa ahlul halaqah warasnaha kabiran an kabir. Barak ni berkata apa? Sudah tentu wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya yang telah mengutuskanmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, maka kami sudah pasti akan mempertahankan engkau, melindungi engkau seperti mana kami melindungi anak dan isteri kami. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kami ni di kalangan orang yang handal dalam peperangan, dan kami mewarisi kemahiran itu daripada nenek moyang kami. Jadi Al-Barra adalah orang pertama yang menyahut persoalan Rasulullah ni dengan penuh semangat dan penuh keyakinan bahawa dia ni sanggup untuk berjanji setia dengan Rasulullah, mempertahankan Rasulullah sepenuh hati kan. Kemudian fa'taradul qaul wal Barra yatakallam. Kemudian sewaktu Al-Barra ni tadi sedang berucap, seorang sahabat lagi mencelah, yang nama dia Abu Al-Haytham bin At-Tihan. Dia mencelah dengan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hubbalan wa inna qati'uha yakni al-yahud, fahal asaita in nahnu fa'alna dhalika thumma azharaka Allah an tarji' ila qaumika wa tad'una. Okay, Abu Haytham bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan orang-orang Yahudi pernah ada satu perjanjian yang dalam kelas sebelum ni kita dah sebutlah bagaimana kehidupan orang-orang Madinah sebelum daripada berlakunya bai'ah ni. Mereka ni antara puak Aus dan Khazraj selalu bergaduh, dan mereka ni ada buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah untuk membantu mereka. Jadi Abu Haytham kata apa, wahai Rasulullah, kami ni pernah ada perjanjian dulu dengan orang Yahudi, dan lepas daripada balik ni kami akan terus putuskan perjanjian tersebut. Tapi wahai Rasulullah, kalaulah selepas ini Allah SWT telah memberikan kemenangan kepadamu, adakah engkau akan pulang kepada kaummu dan meninggalkan kami? Jadi Abu Haytham ni risau, adakah nanti lepas pengikut Rasulullah dah ramai, Islam pun dah menang, Rasulullah akan tinggalkan mereka. Maka Rasulullah buat apa? Fatabassama Rasulullah tersenyum melihat persoalan daripada Abu Haytham tadi.
Kita tengok macam mana akhlak Rasulullah ni. Rasulullah ni adalah orang yang sangat lemah lembut dengan para sahabat, selalu menyantuni para sahabat, berkata dengan perkataan yang baik kan, yang selalu membantu mereka dan memberi nasihat kepada mereka supaya terus bersabar dan terus bersama Islam. Jadi ini adalah salah satu akhlak yang sangat baik yang perlu kita contohi. Bagaimana akhlak kita dengan para sahabat, dengan sahabat-sahabat kita, adakah penuh dengan gurauan yang menyakitkan hati, ataupun kita ni sentiasa menjadi orang yang pertama yang membantu sahabat kita ketika memerlukan. Jadi kita kena contohilah macam mana akhlak Rasulullah dengan para sahabat. Okey. Jadi Rasulullah tersenyum melihat persoalan daripada Abu Haitham tadi. Kemudian Rasulullah menjawab, bal adam wal hadamu al hadam, ana minkum wa antum minni, uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Rasulullah kata apa? Bukankah kita ni sedara sedaging? Bukankah kita ni seperti adik-beradik? Kalau kita jatuh, sama-sama jatuh. Kalau jatuh, sama-sama jatuh. Ana minkum wa antum minni. Aku ini adalah sebahagian daripada kalian, dan kalian ni adalah sebahagian daripada aku. Dan aku akan memerangi siapa yang memerangi kalian, dan aku akan berdamai dengan siapa kalian damaikan. Jadi ucapan yang sangat mesra. Bagaimana kemesraan Rasulullah kepada sahabat. Rasulullah sebut, aku ni adalah kalian dan kalian juga adalah sebahagian daripada aku. Okay. Kemudian setelah selesai perbincangan ataupun perbualan Rasulullah dengan para sahabat, kemudian Rasulullah meneruskan lagi dengan mengatakan, wa qad kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhriju ilayya minkum 12 naqiba liyakunu ala qaumihim bima fihim. Rasulullah minta apa? Lantiklah di kalangan kalian 12 orang nakib. 12 orang nakib, ataupun kalau bahasa Melayu dia pengawas. Pengawas. Yang mana naqiban ini yang akan menjadi orang yang mengawasi puak-puak kalian. Fa akhriju minhum 12 naqiba, maka mereka pun melantik 12 orang di kalangan 73 orang tadi untuk menjadi nakib. 9 daripada Khazraj, daripada puak Khazraj, dan 3 daripadanya adalah daripada puak Aus. Okay, falamma takhayyarahum qala lin nuqaba antum kufala'a ala qaumikum ka kafalatil hawariyin li Isa bin Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Setelah selesai pelantikan nuqaba di kalangan orang-orang Madinah tadi, Rasulullah berpesan dan Rasulullah memberi amanah kepada mereka, kepada para nuqaba tadi, dengan menyebut antum kufala ala qaumikum, kalian adalah pengawas kepada kaum kalian. Seperti mana golongan Hawariyin yang menjadi nuqaba kepada Nabi Isa AS. Wa ana kafilun ala qaumi, dan aku juga adalah pengawas kepada kaumku. Jadi kat sini adalah bermula sejarah, ataupun kalau sebelum ni kita biasa dengar nakib, nakibah, usrah, nuqaba. Jadi berasal daripada peristiwa inilah, yang mana tugas seorang nuqaba ni adalah tugas yang sangat besar. Rasulullah memberi amanah kepada mereka supaya mereka ni adalah orang yang menjadi mas'ul ataupun orang bertanggungjawab terhadap kaum mereka ketika mana di Madinah. Jadi dalam keadaan Madinah ni waktu tersebut belum lagi menjadi satu negara Islam, dalam keadaan nak memelihara orang-orang Islam yang bilangannya masih sedikit lah berbanding dengan penduduk-penduduk Madinah yang lain. Jadi perlunya ada seorang yang menjadi orang yang bertanggungjawab ataupun pemerhati ataupun penjaga, supaya mereka ni ada rujukan dan sentiasa ada keterikatan untuk merujuk tentang agama Islam, merujuk tentang akidah, merujuk tentang akhlak, tentang hukum hakam. Dalam keadaan Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah pada waktu tersebut. Okay. Wa kana awwalu man daraba ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Barra bin Ma'rur
thumma bay'al qaumi kulluhum ba'da dhalik. Jadi orang yang pertama yang bersalam dengan Rasulullah sebagai tanda bersetuju dan berjanji untuk melaksanakan amanah tersebut adalah Al-Barra' bin Ma'rur. Kemudian diikuti dengan peserta-peserta yang lain, maksudnya ahli rombongan yang lain untuk berjanji dengan Rasulullah. Okay. Falamma bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala irfaddu ila rihalikum faqala lahu Al-Abbas bin Ubadah bin Naflah wallahi alladhi ba'athaka bilhaq in syi'ta lanumayyilanna ala ahli mina ghadan bi asyafina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam nu'mar bidzalik walakin irji'u ila rihalikum. Okay. Kalau tadi dah selesai cerita berkaitan dengan Rasulullah minta lantik 12 orang nakib di kalangan 73 orang yang hadir tadi. Kemudian ada satu peristiwa yang ni ketika mana selesai pelantikan tadi, seorang sahabat yang bernama Al-Abbas, dia berkata kepada Rasulullah, waktu ni Rasulullah dah selesai, dah minta bersurai, masing-masing boleh balik dengan keluarga masing-masing, boleh balik dengan kaum masing-masing. Kemudian Al-Abbas ni kata apa? Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutuskan kau dengan kebenaran seorang Nabi, kalau kau izinkan ataupun kalau kau berkehendak untuk kami penggal ahli keluarga kami yang masih musyrik tadi, maka kami akan melakukannya esok. And maksudnya ni ketegasan ataupun semangat para sahabat ketika mana masuk Islam dan bersedia untuk meninggalkan ataupun memenggal ahli keluarga yang lain yang masih musyrik. Akan tetapi apa yang disebut oleh Rasulullah, lam nu'mar bizalik, kalian tidak diperintahkan lagi untuk itu. Maksudnya Rasulullah menghalang ataupun melarang Abbas tadi untuk melakukan ataupun mencederakan ahli keluarga yang lain yang masih musyrik. Walakin irji'u ila rihalikum, akan tapi baliklah kalian kepada keluarga kalian. Faraja'na ila madaji'ina fanimna 'alayha hatta asbahna. Falamma asbahna ghadat 'alaina jillatu Quraisy faqalu ya ma'syar al-Khazraj innahu qad balagna annakum qad ji'tum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min baini azharina wa tubay'unahu ala harbina wa innahu wallahi ma min hayyin min al-arab abghada ilaina an tanshaba al-harb bainana wa bainahum minkum. Jadi setelah mana mereka ni balik kan, orang-orang Madinah ni balik, mereka pun tidurlah, sambung tidur sampai ke esok paginya. Tiba waktu pagi, tiba ada beberapa kelompok di kalangan orang Quraisy Mekah yang datang ke kawasan penginapan ataupun kediaman orang-orang Khazraj ni dan mengatakan, wahai orang Khazraj, sesungguhnya kami dah dapat satu berita. Kami dapat satu berita yang panas. Kami dapati bahawa ada di kalangan kalian yang berjanji untuk membawa keluar Muhammad daripada Mekah, dan kalian berjanji untuk memerangi kami, orang-orang musyrikin Mekah. Nak kata, dia kata apa lagi? Kami pantang kan, dengar ada orang nak berperang dengan kami. Lebih kurang macam itulah. Jadi dalam keadaan waktu tu, orang-orang Khazraj ni bercampur lah. Ada yang dah Islam, ada yang masih musyrik. Jadi orang-orang yang musyrik ni di kalangan orang-orang Madinah ni mengamuklah, marah atas tuduhan yang diberikan oleh orang Quraisy tadi, orang-orang Mekah. Dia kata apa? Maka min hadza syai' wa ma 'alamnahu. Mereka ni menyumpah-nyumpah orang musyrikin Mekah sebab mereka kata apa? Kami tak tahu apa-apa pun apa yang kalian tuduh ni. Wa qad sadaqu lam ya'lamu. Tapi sebenarnya berita tersebut memang betul lah. Peristiwa tersebut memang betul-betul terjadi. Cuma mereka ni tidak tahu. Ada di kalangan mereka ni telah masuk Islam, telah berjumpa dengan Rasulullah dan berjanji dengan Rasulullah untuk masuk Islam dan bersedia untuk mempertahankan dakwah Islam dan mempertahankan Rasulullah.
wa ba'duna yanzur ila ba'd. Dan mereka ni saling memandang lah antara satu sama lain. Maksudnya mereka yang 73 orang yang bertemu dengan Rasulullah pada malam tersebut, masing-masing senyap, tak berkata apa-apalah, cuma pandang antara satu sama lain. Wa nafara an-nas min Mina fatahra al-qaum al-khabar fawajadu anna al-amr qad kana. Jadi setelah daripada itu, orang-orang musyrik ni, orang-orang Mekah ni, dia tak putus asa. Dia siasat juga, betul tak sebenarnya berita ni. Jadi akhirnya setelah siasatan, mereka dapati berita tersebut adalah benar. Berita tersebut adalah benar. Dan mereka cari siapa di kalangan mereka yang berjanji ataupun ikut pertemuan tersebut. Maka akhirnya orang-orang Mekah ni dia berjumpa dengan fakharaju fi talabina fa'adraku Sa'ad bin Ubadah bi adzakhir. Dia orang berjumpa ataupun dapat tangkap Sa'ad bin Ubadah wal Munzir bin Amru, yang mana dua-dua ni adalah naqiban, wakilahuma kana naqiban, naqib yang dilantik pada malam tersebut, Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amru. Fa amal Munzir fa'ajazal qaumi faharaba. Akan tetapi Munzir bin Amru ni dapat menyelamatkan diri dan lepaskan diri dan berlariah. Wa amma Sa'ad fa'akhaduhu. Tapi Sa'ad bin Ubadah ni ditangkap oleh orang-orang Mekah, kemudian diikat. Farabitu yadaihi ila unuki bisyirakin rahlihi. Ditangkap tangannya, kemudian disangkut ke lehernya, kemudian diseret sehinggalah berada di tengah-tengah Madinah, di tengah-tengah Mekah. Kemudian ketika di tengah kota Mekah tu, dia ni dipukul, yatribunahu wa yujazibunahu bijabhatihi wa kana dha sya'run kasir. Ditarik-tarik rambutnya dan sebagainya, diseksa. Qala Sa'ad fa wallahi inni la fi aidihim yashabunani id aqbala ilayya rajulan mimman kana ma'ahum. Jadi Sa'ad ni ketika mana dia ni dipukul, diterajang, ditendang dan diseret dan sebagainya, dia kata apa, demi Allah sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu kan apa yang aku sedang rasakan ni. Sampailah seorang lelaki di kalangan orang-orang Mekah ni, dia kata apa, waihak amma bainaka wa baina ahadin min Quraisyin jiwarun wala ahdun. Celakalah engkau wahai Sa'ad, tak ada ke orang yang di kalangan orang-orang Mekah ni yang boleh bantu kau, yang boleh memberi jaminan keselamatan kepada kau. Kalau kita ingat kisah-kisah sebelum ni, kebiasaan di Mekah ni ada, kita boleh minta perlindungan ataupun apa istilah dia, perlindungan lah kepada mana-mana pembesar Mekah. Ketika mana dalam keadaan susah ataupun ditangkap, kita boleh gunakan jaminan ni untuk kita berlepas diri. Jadi Sa'ad dia kata apa, qultu bala wallahi laqad kuntu ajiran likulli min Jabir bin Mut'am wal Harith bin Umayyah. Jadi Sa'ad ni baru teringat dia ada orang yang boleh menjamin dia, iaitu Jabir bin Mut'am dan Harith bin Umayyah. Maka dia pun menyeru-nyeru nama dua orang ni sehingga akhirnya dia pun selamat. Okey. Kita perenggan yang bawah sekali. Qala Ibnu Hisham wa kanat li bai'atil harbi hina adzana Allah li rasulihi fil qitali syurutan siwa syartihi alaihim fi bai'atil aqabah al-ula. Okey. Imam Ibnu Hisham ni adalah salah seorang ulama sirah juga yang menulis kitab-kitab sirah. Kalau kita dengar sirah Ibnu Hisham dan sebagainya, dia kata apa, bai'ah Aqabah kedua ni dikenali juga sebagai bai'ah al-harb, bai'ah peperangan. Dan Allah SWT tidak kerana apa? Kerana ketika di bai'ah yang pertama tidak ada lagi perjanjian ataupun arahan untuk umat Islam ni berjihad ataupun berperang. Tapi dalam bai'ah kedua ni
berjanji setia untuk mempertahankan Rasulullah, untuk mempertahankan dakwah Islam, berada dengan Rasulullah dalam keadaan susah maupun senang. Surat 124. Qala Ubadah bin Samit, bay'ana Rasulullah SAW bay'atul harbi ala sam'i wa ta'ah fi musrina wa yusrina wa munshituna wa mukrihuna wa asratan alaina wa alla nunazi' al-amr ahlahu wa an naqulu al-haq aynama kunna la nakhaf fillahi lawmata laim. Berkata Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ni, kalau kita ingat, dia adalah salah seorang yang telah berjanji dengan Rasulullah ketika bai'ah yang pertama, bai'ah Aqabah yang pertama. Dia berkata apa? Kami telah berjanji dengan Rasulullah dalam bai'ah Al-Harb. Bai'ah Al-Harb ni adalah bai'ah Aqabah yang kedua. Untuk apa? Untuk kami ni sentiasa mendengar dan mentaati dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan yang perkara yang kami suka maupun yang kami benci, dan tidak melawan ataupun tidak melawan dengan perkara-perkaranya, dan akan sentiasa berkata benar dan tidak takut kecuali kepada Allah SWT. Dan inilah janji para sahabat dengan Rasulullah. Wa kanat awwalu ayah nazalat fil izni bil harbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlihi tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Surah Al-Hajj ayat 39 dan 40. Okey. Ini adalah dalil yang pertama turun yang memberi tahu kepada Rasulullah dan para sahabat umat Islam ini dibenarkan untuk berperang. Dibenarkan untuk berperang. Kalau secara umum daripada ayat ni kita tengok dan telah diizinkan peperangan bagi orang-orang yang diperangi kerana mereka ni dizalimi. Jadi Islam ni mengizinkan perang ketika mana dizalimi ataupun diperangi dahulu kan. Diperangi. Kalau kita tengok hari ni kita ni dimainkan dengan sentimen ataupun dimainkan dengan satu fahaman Islam ni satu agama yang ganas. Sikit-sikit nak perang, tak masuk Islam perang, tolak Islam perang kan. Jadi itu adalah satu kefahaman yang salah kan. Bahkan Islam ni agama yang mendahulukan perdamaian, kesejahteraan. Ketika mana Islam tu dikacau prinsipnya, barulah ada menggunakan unsur ketegasan. Ini kita boleh tengok lebih, kalau tak detail pada bab jihad kan, fiqh jihad. Nanti ada kat belakang ni, tapi mungkin hari ni kita tak masuk lagi bab jihad dan pensyariatannya. Okey. Kita terus pada al-ibar wal inzat. Bahagian pengajaran dan pedoman. Hazil bai'ah ats-tsaniyah tattafiq fi jawhariha ma'a bai'atil aqabah al-ula. Sebab apa? Bai'ah yang kedua ni, bai'ah Aqabah kedua ni, secara jaharnya dia samalah macam bai'ah Aqabah yang pertama. Fakullu minhuma i'lanu 'anid dukhuli fil Islam amama Rasulillah wa akhadha lil mawathiq wal 'uhud 'ala as-sam'i wat ta'ah wal ikhlas li dinillah wa insiya'u li awamiri rasulih. Sebab apa? Secara intipatinya, secara jauharnya sama macam bai'ah Aqabah yang pertama. Kerana dalam dua-dua janji ni masing-masing akan mengisytiharkan keislaman mereka di hadapan Rasulullah. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan mereka ni berjanji untuk dengar, taat dan ikhlas dalam melaksanakan agama Allah SWT, dan al-insya' li awamiri rasulih, taat
ataupun tunduk kepada perintah ataupun arahan Rasulullah SAW. Ila annana nulahiz fariqaini muhimmaini jadiraini bil mulahazah wad dars baina kullu min bai'atil aqabah al-ula wa bai'atul aqabah al-thaniyah. Akan tetapi sebenarnya ada perbezaan di antara aqabah yang pertama dan aqabah yang kedua. Jadi Dr. Muhammad Said Ramadan menggariskan dua perbezaan antara bai'ah aqabah yang pertama dan bai'ah aqabah yang kedua. Al-fariqul awwal, perbezaan yang pertama, anna adadul mubayyi'in min ahli al-Madinah fil marrah al-ula kana 12, amma adaduhum fil bai'ah al-thaniyah faqad kana bid'ah wa sab'ina bainahum imra'atain. Yang pertama ada dari sudut bilangan. Bilangan orang yang berjanji dengan Rasulullah ketika bai'ah yang pertama, aqabah yang pertama, hanya seramai 12 orang. Tetapi ketika bai'ah yang kedua, bilangan mereka menjadi seramai 73 orang, termasuk 2 orang wanita. Faqad ada ulaika al-12 kan. Jadi disebut 12 orang tadi yang pada perjanjian pertama hanya 12 orang. Ketika mana mereka balik ke Madinah bersama dengan Mus'ab bin Umair, mereka ni bukan duduk diam. Mereka ni bukan duduk diam di rumah masing-masing ataupun mengasingkan diri daripada masyarakat. Bahkan lepas balik daripada bertemu Rasulullah itu, daripada Mekah tu, mereka ni terus menyebarkan Islam. Ajarkan apa yang mereka dapat daripada Rasulullah, terus mereka ajarkan kepada orang-orang Madinah yang lain. Bala liyubashirul bil Islam kullu man kana hawlahu min rijalin wa nisa'in. Tak kisah lelaki ke perempuan, mereka disebarkan Islam. Cerita tentang Islam, cerita tentang hanya Allah SWT yang layak disembah, Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah Ta'ala yang menyediakan, Allah Ta'ala, Islam telah menyediakan satu undang-undang yang lebih yang paling selamat, dan menyuruh mereka untuk meninggalkan sistem jahiliah. Jadi selama setahun itulah mereka ulang dan terus ulang menyebarkan, sehingga selama setahun ni Islam tersebar di Madinah secara pesat. Dalam keadaan Rasulullah tak sampai pun lagi, tapi Rasulullah hantar mengamanahkan kepada 12 orang tadi yang dalam aqabah yang pertama tadi bersama dengan Mus'ab untuk ajarkan orang-orang Madinah dengan Islam, sehingga Islam ni menjadi buah mulut di kalangan mereka, dan tak ada satu rumah pun yang tak ditembusi dengan cahaya Islam. Wa tilka hiya wazifatul muslim fi kulli ahdin wa fi kulli makan. Dan Dr. Said mengingatkan bahawa dan itu adalah tugasan setiap orang Islam ni di setiap tempat dan di setiap zaman. Maksudnya Syekh Doktor ingatkan kepada kita hari ni pun perlu buat benda yang sama. Kita kena pastikan orang di sekeliling kita ni rasa hebatnya Islam, rasa bangga dengan Islam, rasa taat dan patuh dengan Islam. Dan kita kena contohi sikap mereka yang orang yang awal masuk Islam ni. Daripada tindakan mereka ni menggambarkan mereka ni sangat teruja dan sangat bersyukur dengan nikmat Islam, sangat bersyukur dengan nikmat hidayah. Sebab itu mereka ni nak sampaikan juga pada orang lain. Kalau kita ada baca, selalu ayat yang kita baca dalam surah Ad-Duha, ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Dalam tafsir fi zilalil Quran, Pak Kutub menyebutkan nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah nikmat hidayah, nikmat Islam, untuk diceritakan dan disebarkan kepada umat Islam yang lain, kepada seluruh umat manusia. Dan sebenarnya bila mana kita menceritakan tentang isi kandungan Al-Quran, apa itu Islam, keindahan Islam, hebatnya sistem Islam, bagaimana Islam menyediakan solusi, sebenarnya itu adalah tanda kita bersyukur dengan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat Islam kita. Adalah dengan cara kita menceritakan. Dan kita ada satu perasaan, ni kena tanamlah dalam hati kita, ada satu perasaan kefahaman yang kita dapat hari ini ataupun Islam yang kita dapat hari ini, kita nak orang lain pun rasa. Kalau Allah Ta'ala berikan kita satu hidayah ataupun kesedaran, kita kongsikan kepada orang lain,
sebab kita ada disebabkan kita nak orang lain juga ada rasa kesedaran tersebut, dan akhirnya semua kembali kepada Allah SWT. Okay. Kemudian al-fariqus tsani, perbezaan yang kedua yang disebut adalah berfokus pada isi kandungan perjanjian. Disebutkan dalam perjanjian yang pertama, al-bai'ah al-ula, tidak ada lagi isyarah kepada jihad bil quwwah. Akan tetapi ketika bai'ah yang kedua telah meliputi seruan ataupun berjanji untuk jihad dan mempertahankan Rasulullah dan berdakwah kepada agama Islam dalam menggunakan semua wasilah yang ada. Okay. Dan doktor menyebutkan juga bahawa bai'ah as-saniyah ni adalah asas kepada peristiwa hijratul Rasul. Bagaimana Madinah ni Allah Ta'ala dah siapkan dengan adanya orang-orang Islam yang makin ramai, adanya satu suasana nakkan kepada perdamaian sebelum datangnya Rasulullah. Okey. Muka surat 125. Okey, wa min huna ta'lam anna masyru'iyyatul qital fil Islam lam takun illa ba'da hijratihi sallallahu alaihi wasallam ala sahih. Pensyariatan peperangan dalam Islam tidak berlaku kecuali selepas berhijrah. Setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, barulah turunnya perintah untuk berperang. Okey. Terus pada kira yang terakhir lah, perangan terakhir, amma limaza ta'akharat masyru'iyatil jihad bil quwwah ila hadhil fatrah falil hukmi at-taliyah. Okey, kenapa pensyariatan jihad ni agak lambat berbanding pensyariatan yang lain? Kenapa tidak turun sekali dengan ketika mana seruan tauhid, tak turun sekali jihad? Ada dua sebab yang didatangkan. Yang pertama, minal munasib ay yasbiqa al-qital ta'rifu bil Islam. Sebenarnya memang sesuai ataupun memang cantik penyusunan Allah SWT yang mana mendahului pengenalan tentang Islam sebelum turunnya jihad. Kenalkan dulu manusia dengan Islam, dan sehingga ketika mana bilangan makin ramai yang meluk Islam dengan keyakinan yang benar, maka barulah sesuai untuk adanya perintah jihad. Kemudian yang kedua, iqtadat rahmatullah bi'ibadihi alla yuhammiluhum wajibul qital. Dia sebenarnya adalah satu rahmat bila mana Allah melambatkan perintah untuk berperang ni. Sebenarnya ada satu rahmat kepada hamba-hambanya daripada memikul tanggungjawab kewajipan untuk berperang, sehinggalah adanya satu negara Islam. Kerana ni satu hikmah negara Islam ni. Pentingnya negara Islam ni adalah untuk mempertahankan agama Islam sendiri dan mempertahankan orang-orang Islam. Jadi pada ketika di Mekah, dalam keadaan Islam ni masih tidak stabil, tak stabil dari sudut yang mempertahankan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala belum lagi menurunkan perintah jihad, perintah untuk berperang. Sampailah terbinanya satu negara Islam yang pertama, iaitu Madinah Al-Munawwarah, dan barulah turunnya perintah untuk berperang. Okey, baik. InsyaAllah itu saja untuk kelas untuk hari ini. Kita bincang dan kita berkongsi dan kita ambil pengajaran daripada Bai'ah Aqabah As-Saniyah. Jadi insyaAllah untuk kelas seterusnya kita akan tengok pula bagaimana pensyariatan jihad dan pensyariatannya sebelum untuk tajuk hijrah. Jadi mudah-mudahan kita sama-samalah ambil istifadah, mencontohi para sahabat, golongan terawal bersama dengan Nabi, bagaimana semangat mereka dan keseriusan mereka
Dan tanda syukur mereka kepada Islam ni adalah mereka benar-benar mempelajari Islam, usaha untuk faham Islam dan usaha untuk menyebarkannya. Jadi itulah juga yang perlu kita sama-sama usahakan pada hari ini. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.